Kena macam ni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Boleh bagi isyarat kalau dah siap. Suara semua kalau dah jelas semua, boleh bagi isyarat ketuk pintu dan sebagainya. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa. Wassalamun ala ibadilladzina astafa. Amma ba'd. Fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sama-sama kita selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. Para muslimat, ibu-ibu yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan dalam sejarah dunia ini, maka akan terbuka luas kepada kita bahawa dalam muasyarah insaniyah ini, sebelum kedatangan Islam, bagaimanakah kedudukan wanita di sisi masyarakat dunia? Di setengah tempat mereka mengajar tentang kedudukan wanita ini berlaku ifrat dan tafrit. Maksudnya berlaku tinggi rendah, turun naik. Ada yang begitu melampau meletakkan kedudukan wanita, ada yang begitu ringan sekali. Oleh demikian, berkenaan dengan wanita di sisi kaum France, mereka meletakkan akidah bahawa wanita ini hanyalah separuh insan. Orang kafir, mereka meletakkan insan ini sebagai separuh insan. Orang-orang Cina, mereka berakidah bahawa di dalam wanita ini, na'udzubillah, dipenuhi dengan syaitaniyah. Ini orang Cina. Jadi mereka menganggap wanita ini adalah punca segala keburukan. Orang-orang Jepun pula, mereka berakidah bahawa wanita ini adalah satu golongan yang tidak suci, najis. Jadi mereka tidak membenarkan wanita-wanita mereka untuk masuk di tempat-tempat ibadah mereka. Di Hindustan, kalau satu orang wanita berkahwin, kemudian suaminya meninggal, maka si isteri, si balu yang suaminya meninggal tadi hendaklah bersama-sama suaminya masuk ke dalam api. Orang Hindu bila mati, dia akan dibakar. Jadi wanita yang kematian suami dia tadi, dia kena masuk mati, dibakar bersama-sama suami dia. Inilah kedudukan wanita di kalangan orang kafir. Itu baru sehidup semati. Di kalangan orang Arab jahiliyah dahulu, mereka menganggap wanita ini sebagai rendah kedudukan mereka. Oleh demikian, di kalangan mereka, jika lahir anak perempuan, mereka akan tanam hidup-hidup. Jadi bila datangnya Islam dibawa mari oleh Nabi SAW, Islam telah meletakkan kedudukan wanita itu di tempat yang cantik dan terbaik, yang mana kita lihat, kalaulah seorang anak itu anak perempuan, maka bagi kamu itu
anak perempuan itu adalah sumber izzah kemuliaan bagi kamu. Sekiranya kamu ada kakak, maka kakak itu adalah sumber kehormatan bagi diri kamu. Sekiranya kamu ada isteri, isteri itu adalah teman sehidup semati kamu. Dan sekiranya kamu ada ibu, wanita, maka ketahuilah bahawa syurga di bawah tapak kaki ibu kamu. Begitu cantiknya ta'limat Islam mengajar dan meletakkan kedudukan wanita itu sendiri. Dan dalam dinul Islam telah mengajarkan kepada kita tentang kehidupan rumah tangga dan meletakkan wanita di kedudukan yang tertinggi sekali. Dan Islam telah mentaghribkan kita untuk memuliakan para wanita. Sedangkan ahli Nasara, orang Kristian dan sebagainya, mereka mengatakan kalau satu orang itu ingin rapat pada Allah Subhanahu Wa Taala, ingin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka hendaklah dia mengelakkan diri, berpantang larang daripada membuat hubungan suami isteri. Maknanya tak perlu kahwin. Tak boleh kahwin. Kalau nak dekat dengan Allah, tak boleh kahwin. Dia ada istilah NUNS, N-U-N-S, orang putih. Rahbaniyah, tak kahwin. NUNS kan? NUNS. Yang ni mereka tak kahwin sampailah mati. Kan? Mereka menganggap percampuran di antara lelaki wanita ini adalah satu benda yang tidak disukai. Maka mereka akan melalui kehidupan sepanjang hidup dalam keadaan dara tanpa kahwin. Dan mereka anggap itulah sifat Maryam alaihissalam. Di mana Maryam tidak kahwin, mereka menganggap perbuatan itu juga adalah sifat Maryam alaihissalam. Maka mereka mengikhtiarkan rahib sepanjang hidup mereka. Ini rahib, padri-padri Kristian, mereka tak kahwin. Maka Islam datang telah mengajarkan kepada kita la rahbaniyah fil Islam. Dalam Islam tidak ada rahbaniyah. Yani rahbaniyah tadilah kononnya nak mendekatkan diri dengan Allah Taala sehingga mengekalkan diri sampai tak kahwin. Sampai bila-bila. Oleh itu para ibu dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka mengurungkan diri dalam bilik mereka masing-masing dan mereka hanya duduk di atas tikar sejadah, bertasbih, membaca ayat-ayat suci mereka, dan mereka menganggap dengan cara inilah mereka akan mendapat kurub penghampiran diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dinul Islam telah datang. Allah Subhanahu Wa Taala telah membuat satu jalan bahawa jika seseorang itu ingin sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia tidak perlu pergi ke dalam hutan, dia tidak perlu pergi ke padang pasir yang luas, hanya duduk menjalankan muamalah ataupun muasyarah di kedai-kedai, di pasar-pasar, menjalankan muamalah muasyarah yang didatangkan oleh Islam pun manusia boleh dapat kurub penghampiran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh demikian dalam Al-Quran Allah Taala menyebut wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabna alaihim. Yani rahbaniyah ini yang mana mereka lah yang mula-mula merekanya ma katabna alaihim. Dan Allah Subhanahu Wa Taala ma katabna alaihim maknanya Allah Taala tidak memerintahkan mereka untuk melakukan rahbaniyah begini. Jadi mereka yang buat bid'ah. Jadi orang yang buat bid'ah mula-mula adalah kaum Nasara yang mana mereka reka cipta rahbaniyah dalam Islam. Sehingga mereka tak kahwin, tak beristeri, tak bersuami sampai seumur hidup mereka menganggap kononnya dengan cara itulah mereka dapat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah lain Allah Taala sebut walaqad arsalna rusulan min qablika. Sesungguhnya kami telah menghantar rasul-rasul sebelum daripada kamu. Wa ja'alna lahum azwajan wa zurriyatan. Dan rasul-rasul tadi kami kurniakan kepada rasul-rasul tadi azwajan ada isteri, wa zurriyatan ada anak-anak dan ada isteri. Jadi orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala adalah para anbiya, para rasul. Pun begitu mereka tetap ada anak isteri, ada kehidupan rumah tangga. Pun begitu mereka dapat makam kurub penghampiran dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi para ibu dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana rumah kita dapat diabadkan, dapat dimakmurkan. Bila mana bata-bata disusun, dihubungkan dengan satu bata dengan satu bata, maka barulah terbentuk sebuah rumah. Demikian juga hati-hati suami isteri ini bila mana berhubung, bila mana berhubungan, maka rumah tangga akan diabad
rumah tangga akan dimakmurkan. Jadi inilah usul utama di dalam kehidupan rumah tangga, yakni kita berkehidupan rumah tangga dengan satu hati. Hati mestilah bersatu, mestilah berhubung di antara satu sama lain. Bila hati telah bersatu, makalah barulah rumah kita akan diabadkan, akan makmur. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Hawa alaihissalam bukan daripada kepala, kan? Hawa kan dibentuk daripada tulang rusuk. Allah Subhanahu wa taala tak jadikan Hawa alaihissalam daripada kepala Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala tak jadikan daripada kepala sehingga kita meletakkan wanita itu di atas kepala begitu memuja mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala tak jadikan Hawa alaihissalam daripada kaki Adam alaihissalam sehingga kita boleh pijak-pijak wanita tadi menjadikan mereka seolah selipar kita. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan Hawa alaihissalam daripada tulang rusuk Adam alaihissalam. Di sana ada dua hikmah. Pertamanya, Hawa alaihissalam itu dekat dengan hati kamu. Rusuk kan dekat dengan hati. Jadi Hawa alaihissalam itu dekat dengan hati. Oleh demikian, maka kamu juga hendaklah dekat dengan isteri kamu tadi. Yakni seperti mana hati dekat dengan rusuk, hati kamu juga hendaklah dekat dengan hati isteri kamu. Itu hikmat yang pertama. Hikmat yang kedua, seperti mana tulang rusuk ini tugas dia adalah memelihara hati yang ada di dalam. Kalau kita tak ada tulang rusuk ni, kalau kita jatuh, tergelincir, tak ada tulang rusuk, maka hati kita akan rosak. Demikianlah tulang rusuk itu, suami itu adalah bertugas sebagai penjaga hati isteri itu sendiri. Jadi suami, tugas dia, fungsi dia adalah menjaga isteri masing-masing. Jadi mana-mana suami yang mana begitu cinta, kasih, muhabbat terhadap isterinya, maka suami ini akan terselamat daripada fitnah wanita ghair mahram. Faham tak? Suami yang mana kasih terhadap isterinya, hatinya bersatu, hatinya sentiasa lekat dengan isterinya, maka suami ini akan terselamat daripada fitnah wanita ghair mahram. Hukum nikah. Ada hukum nikah pula. Dia kata, bila Allah Subhanahu wa taala, bila mana para anbiya, mereka juga menjalani kehidupan dengan siapa? Dengan anak dan isteri-isteri mereka. Bagaimana seorang hamba boleh kata bahawa bagaimana satu orang itu boleh kata bahawa kehidupan rumah tangga ini merupakan penghalang untuk seseorang mendapat makrifat dan kurub penghampiran Allah Ta'ala. Sehebat-hebat anbiya pun ada isteri, ada anak-anak, dan mereka tidak dijadikan blok untuk mendapat kurub penghampiran Allah Ta'ala. Bagaimana kita sebagai seorang hamba biasa kata isteri dan anak-anak itu merupakan penghalang untuk sampai pada Allah. Sedangkan Al-Quran telah memerintahkan kita, fankihu ma taba lakum minan nisa, hendaklah kamu kahwin di kalangan wanita-wanita yang indah bagi kamu. Kahwin di kalangan wanita yang kamu suka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, an-nikahu min sunnati, bahawa kahwin itu adalah sebahagian daripada sunnahku. Faman raghiba an sunnati, barang siapa mengingkari daripada sunnah aku, falaisa minni, maka sesungguhnya dia tidak termasuk daripada golonganku. Di sini ada satu masalah timbul tentang masalah kahwin ni. Satu orang itu dia yakin, yakni satu masalah di sini secara umumnya orang ramai dia faham bahawa dengan nikah, perbuatan nikah itu sendiri adalah sunnah. Tapi sebenarnya dia sunat jadi bila? Bila dia jadi wajib? Dia sunat, kadang-kadang sunnah tadi dia jadi wajib. Bila mana kita tidak dapat menjaga diri kita, kita tidak dapat terselamat daripada fitnah, khususnya fitnah wanita bukan mahram tadi, dia bukan hanya sunat, malah nikah itu akan menjadi wajib. Kenapa? Wajib. Kalau dia tak kahwin, dia tidak selamat daripada segala dosa-dosa mata, dosa-dosa zina dan sebagainya, maka nikah di kala itu bukan saja sunat, malah jadi fardu, jadi wajib. Dan perkara ini 100% kita perhatikan, di tempat mana yang mana susah perkahwinan dan nikah di sana, maka di sanalah akan banyak berlakunya secara umum
zina akan berlaku. Sebab itulah Allah Ta'ala letak kepentingan kahwin di sini. Dan Allah Ta'ala merintahkan seorang itu untuk kahwin, untuk ittiba' sunnah Nabi SAW. Jadi tuan-tuan, para ibu dikasihi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ada datang daripada hadis Nabi SAW, 4 perkara merupakan sunnanul mursalin. 4 perkara merupakan sunnah para rasul-rasul. Yang mana setiap rasul yang telah berlalu, mereka mengamalkan 4 sunnah ini. Pertama, al-haya'u, yakni sifat malu. Sifat malu ini merupakan sunnah para rasul. Yang kedua, wa ta'attur, yakni berta'attur, berwangi-wangian. Para anbiya mereka memakai wangi-wangian. Tak kisahlah oud ke, kasturi ke apa, yang penting sentiasa berkeadaan dalam keadaan wangi. Yang ketiga, wasiwak, mereka sentiasa menggunakan sugi. Ini sunnah para mursalin. Dan yang keempat, wan nikah, semua nabi-nabi mereka semua kahwin. Tidak ada nabi yang pernah berlalu melainkan mereka semua telah kahwin. 5 perkara yang patut kita percepatkan. Nabi SAW bersabda kepada Ali karamallahu wajah, bahawa Ali, hendaklah kamu mempercepatkan terhadap 5 perkara ini. Pertama, bila masuk waktu, hendaklah kamu cepat-cepat sembahyang. Yakni orang wanita khususnya, hendaklah kamu sembahyang di dalam waktu yang mustahab untuk kamu sembahyang. Bukan waktu yang makruh, hujung-hujung baru nak sembahyang. Percepatkan bila masuk waktu. Secara umumnya para wanita ni mereka agak malas untuk sembahyang di awal-awal waktu. Dalam kitab saya baca ni, di Pakistan kot, di sini semua orang sembahyang awal-awal waktu kot. Jadi mereka agak malas untuk sembahyang di awal waktu. Mereka sibuk dengan kerja-kerja rumah, duk gosok tu, gosok ni, sapu sana, sapu sini, tak habis-habis. Kemudian barulah mereka tengok akhir sekali, oh aku tak sembahyang lagi. Kemudian tiba-tiba waktu dah terlepas. Kadang-kadang mereka terlepas untuk sembahyang fardu itu sendiri. Maka kita jadikan usul daripada sekarang, bila saja masuk waktu, maka kita telah berada di atas tikar sejadah. Semua azam insya-Allah. Nombor 2, bila mana satu orang itu mati, meninggal, maka percepatkanlah untuk mengkafankannya. Nombor 3, bila satu orang itu ada hutang, maka hendaklah dia mempercepatkan untuk bayar hutang. Hari ini telah menjadi virus, yang mana kita bila ada hutang, kita memperlambat-lambatkan untuk membayar hutang. Dan kita tak anggap membayar hutang itu satu fardu ke atas kita. Jadi sekarang ini bukan itu saja, malah jadi sebaliknya. Hari ini bila kita nak minta hutang, kita pula jadi pengemis. Seolah kita pula bersalah nak minta hutang. Jadi sepatutnya kalau kita ada hutang orang, kita kena cepat bayar hutang. Nombor 4, kalau satu orang itu berdosa, maka hendaklah dia cepat-cepat untuk bertaubat. Nombor 4. 5 perkara kena percepatkan. Dan nombor 5, bila dia telah tiba masa dan jodohnya, maka cepatlah dia untuk kahwin. Di dalam kaum yang mana nikah itu cepat, maka dalam kaum itu akan kurang terjadinya fahash, mungkar, maksiat dan sebagainya. Maka untuk mengelakkan diri daripada kehinaan, maka hendaklah kahwin pada waktunya. Itulah terbaik. Para masyayikh kita begitu ihtiyat, begitu berhati-hati sekali. Di zaman dulu, kalau ada satu orang yang mana di rumahnya ada wanita yang masih belum berkahwin. Wanita dah cukup umur, tapi tak kahwin lagi. Ada anak dara di situ. Jadi ibu bapa sengaja melewatkan perkahwinan wanita tadi. Maka orang ramai tak pergi ambil air di rumah dia. Telaga. Dulu kan orang ambil air melalui telaga perigi. Orang tak pergi ambil air telaga perigi rumah dia. Kenapa? Di sana ada wanita yang belum kahwin. Sampai tahap tu mereka jaga. Wanita bila cukup umur, dah cukup semua, mereka kahwinkan cepat. Jadi ini merupakan satu fardu kepada kita, yang mana kepada mereka yang mana ibu bapa mengambil tanggungjawab ini. Bila saja wanita dah sampai jodoh mereka cepat kahwinkan anak-anak mereka. Ada 5 nikmat. Hazrat Ali radhiyallahu taala anhu berkata, insan yang mendapat 5 nikmat ini, anggaplah dia telah mendapat keseluruhan nikmat dunia. Apa 5 perkara ni? Bila insan telah mendapat 5 nikmat ini, maka fahamilah sesungguhnya dia telah mendapat segala nikmat-nikmat dunia ini. Pertama, lidah yang sentiasa bersyukur. Kita tengok kita ada tak benda ni? Pertama, lidah yang sentiasa bersyukur. Yang kedua, hati yang sentiasa berzikir. Yang ketiga, badan yang sentiasa bermujahadah, menanggung kesusahan.
Yang keempat, rezeki watan kira rezeki dalam watannya. Nombor 5, isteri yang solehah. Isteri yang solehah. Satu orang yang dapat 5 nikmat ini, seolah-olah dia telah mendapat keseluruhan nikmat dunia ini. Apakah maqasid nikah? Syariat telah berkata, hubungan di antara lelaki wanita itu dikatakan kepada nikah. Kenapa? Dengan perantaraan nikah tadi, maka segala hak-hak para wanita akan terpelihara. Bila mana seorang wanita itu telah berkahwin, maka perkara pertama sekali, hak dia akan ditunaikan adalah segala mahar dia akan diberi hak kepada wanita tadi. Hak yang kedua, wanita tadi, dia akan mendapat hissah, bahagian daripada suaminya sekiranya meninggal. Jadi seolah-olah syariat telah meletakkan satu protection, pemeliharaan kepada para wanita. Jadi tuan-tuan kasih Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu Nabi SAW bersabda berkenaan dengan para isteri, yang mana riwayat ini ada dinukilkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala, dinukilkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahawa Nabi SAW bersabda, tankihul mar'atu li arba'in. Kawinilah para wanita disebabkan 4 perkara. Kawinilah para wanita disebabkan 4 perkara. Pertama, 5 liha kawin. Bukan dikawinilah, mana dikahwini para wanita itu disebabkan 4 perkara. Pertamanya, 5 liha orang kahwin kerana harta dia. Kenapa? Wanita itu orang yang kaya, anak orang yang kaya, maka dia kahwin disebabkan harta dia. Yang kedua, lihasbiha, orang itu kahwin kerana kedudukan keturunan wanita tadi. Keturunan dia orang yang kaya, keturunan dia orang sayyidah dan sebagainya, maka orang kahwin kerana keturunan dia. Yang ketiga, wali jamaliha. Ini ramailah orang kahwin kerana cantik. Wanita cantik, maka dia kahwin. Nombor 4, wali diniha. Orang mengahwini wanita kerana agama yang ada pada dia. Maka 4 perkara dia bagi kepada kita, harta, keturunan, kecantikan. Tapi Nabi SAW ajar kita apa? Fazfar bizatid din taribat yadak. Maka kamu pilihlah untuk kahwin kerana apa? Cantik. Kerana apa? Kerana agama mereka. Kerana mengahwini wanita kerana agama mereka, taribat yadaka, itulah akan menyegarkan kamu. Nabi SAW bersabda, ad-dunya mata' wa khairu mata'id dunya al-mar'atus salihah. Bahawa dunia ini semua mata'. Mata' apa? Benda kotor. Mata' ni apa? Benda yang orang buang, sampah. Dunia ini mata' di sisi Allah. Benda yang lebihan, benda yang mata', benda sampah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi wa khairu mata'id dunya, akan tetapi sebaik-baik mata' dunia itu siapa? Al-mar'atus salihah. Wanita yang soleh. Jadi tuan-tuan, para ibu dikasihi Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha sedaya upaya supaya kita menjadi al-mar'atus salihah, maka kita adalah sebaik-baik mata'ud dunia. Dan satu hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mastafadal mu'minu ba'da taqwallah khairal lahu min zawjatin salihatin." Akan mendapat faedah orang mukmin selepas dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akan memberi kebaikan kepada dia adalah isteri yang soleh. Maknanya orang mukmin itu bila dah berkahwin, dia telah usahakan kehidupan takwa dalam diri dia, maknanya dia separuh dah ada iman, takwa. Maka iman dan takwa dia tadi akan sempurna bila dia dapat isteri yang solehah. Dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, "Iza tazawwajal 'abdu faqad istakmala nisfal iman." Bila satu orang itu telah berkahwin, maka dia telah memenuhi separuh daripada iman. Falyattaqillahi fi nisfil akhar. Hendaklah dia bertakwa kepada Allah untuk memenuhi separuh yang kedua. Maknanya bila dia kahwin, takwa dia akan sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW telah ajar kita bagaimana kita nak kenali wanita yang baik, isteri yang soleh. Pertama, inna amaraha ata'athu. Kita nak kenal wanita yang soleh, isteri yang baik adalah in amaraha, bila kita perintah, bila suami perintahkan dia, ata'athu, maka dia akan taat segala perintah suami. Tak ada kata nanti dulu,
Lepas ni lah, tak ada tangguh-tangguh. Suami suruh, dia akan taat. Tapi di bawah hudud lah. Mana selagi mana dia termasuk dalam hudud syariah, tidak menyuruh kepada benda yang merosakkan, tidak menyuruh yang berkhilaf dengan syariat, atau athu, lalu isteri tadi mentaati suaminya. Wa in nazara ilaiha asarathu. Bila mana orang pandang kepadanya, wanita solehah tadi bila pandang kepadanya, asarathu, akan mengembirakan suaminya. Bukan balik letih-letih pandang isteri, hak duk marah dah di office, tengok isteri makin bertambah marah. Sepatutnya bila balik rumah, jangan duk serabut fikiran di office tempat kerja, balik rumah pandang isteri, hilang dah separuh. Lepas tu malam nanti picit sebelum tidur, hilang lagi separuh. Itu dia. Wa in nazaraha ilaiha asarrathu wa in qasama 'alaiha la abarrathu. Kalaulah wanita soleh tadi dia bersumpah demi Allah, maka nescaya dia akan tunaikan sumpah dia. Ini tanda-tanda wanita yang baik. Kita cek masing-masing diri kita masing-masing. Wa in ghaba anha nasahathu. Bila suami kita tiada di sisi kita, disebabkan pekerjaan ataupun safar, terpaksa pergi mana-mana, tinggalkan kita bersama anak-anak, dia jaga kemuliaan diri dia. Dia jaga maruah dia. Dia tak pergi, ni kata suami aku tak ada ni, ni peluanglah aku nak pergi, aku nak pergi shopping sana sini, aku dah bebas sikit. Tak, dia jaga kemuliaan maruah diri dia. Dia jaga nasahathu fi nafsiha, dia jaga maruah diri dia, wa malihi, dan harta suami dia. Ini tanda-tanda wanita yang baik. Jadi para ibu dikasihi Allah Subhanahu wa taala, hari ini satu kesilapan para wanita, khususnya para wanita dindar. Dindar ni para wanita yang beragama lah. Pernah belajar di madrasah ataupun pernah keluar masturat dan sebagainya. Kesilapan yang berlaku pada mereka selalunya, mereka faham kami ini adalah orang-orang dindar, orang-orang yang beragama. Oleh itu kami tidak perlu jaga pakaian kami di rumah. Kadang-kadang duduk dalam pakaian kotor, tak jaga kebersihan, yang mana menyebabkan suami langsung tak dapat menanggung melihat isterinya duduk dalam keadaan tak bersih tadi. Maka ini merupakan satu kesilapan yang berlaku. Sebab apa? Duduk dalam keadaan bersih, sentiasa menjaga pakaian dalam keadaan bersih, itu disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebut innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang yang banyak bertaubat, dan Allah Subhanahu wa taala menyukai juga orang yang sentiasa menyuci diri. Baik menyuci diri secara zahir, pakaian, badan dan sebagainya, dan juga menyuci diri secara batin. Sentiasa membersihkan hatinya daripada sifat-sifat mazmumah. Yang demikian itu disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk wanita yang soleh. Wanita yang solehah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, riwayat Tabrani Syarif, yang mana perawinya adalah Anas radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tazawwaja imra'atan li'izziha lam yazidhu illa zillatan. Barang siapa yang berkahwin dengan wanita semata-mata nak mendapat kemuliaan pada isterinya. Maknanya isteri itu orang kaya, orang yang terhormat, VVIP, dia kahwin kenapa? Dia nak tumpang izzah, kemuliaan isteri dia. Lam yazidhu illa zillatan, maka tidak akan bertambah kepada dia kemuliaan, melainkan kehinaan. Man tazawwaja limaliha lam yazidhu illa faqra. Barang siapa yang berkahwin dengan wanita disebabkan harta yang ada pada dia, dia orang kaya, kita pun nak tumpang harta dia, lam yazidhu illa faqra, maka tidak akan bertambah harta melainkan kefakiran. Wa man tazawwaja lihasbiha lam yazidhu Allah illa danaha. Orang yang berkahwin dengan mana-mana wanita disebabkan keturunan dia, keturunan orang yang baik, keturunan orang yang hebat dan sebagainya, maka tidak akan bertambah melainkan dana, kerendahan yang akan berlaku pada dirinya. Wa man tazawwaja imra'atan lam yazid biha illa an yaghudda basarahu wa yahsuna farajahu wa yasilu rahmahu barakallahu lahu fiha wa barika laha fih. Barang siapa yang berkahwin dengan seorang wanita, selepas dia berkahwin tadi tidak bertambah apa-apa melainkan bertambah apa yang bertambah? Dapat jaga matanya,
wa yusanu farjahu, dapat jaga kemaluannya, wa yasilu rahimahu, dapat menghubungkan silaturrahim bersamanya dengan orang lain, maka barakallahu lahu fiha, maka Allah Ta'ala akan memberkati kehidupannya, dan juga wa barikalaha fih, dan Allah Ta'ala juga memberkati kehidupan isterinya. Maka suami isteri punya kehidupan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan penuhi dengan keberkatan. Kenapa? Asbab dia kahwin tadi. Mungkin isteri dia tidak cantik, mungkin isteri dia tidak banyak duit, harta dan sebagainya. Mungkin isteri dia adalah keturunan biasa-biasa saja, tapi disebabkan dia kahwin, mata dapat pelihara, kemaluan dapat jaga, maka Allah Ta'ala akan kurniakan keberkatan kepada suami dan juga isteri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi keberkatan dalam kehidupan kita semua. Siapakah wanita yang paling disukai? Sifat bagaimanakah yang paling disukai? Maka satu kali para sahabat bersama mereka sedang berbincang, wanita bagaimanakah yang paling disukai Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Setengah kata begini, setengah kata begitu, setengah kata begini. Maka Hazrat Ali radhiyallahu anhu tak puas hati, kan? Maka dia bangun, bangkit daripada majlis, dia balik rumah. Sampai di rumah, dia jumpa Sayyidah Fatimah Az-Zahra, isteri yang dikasihi. Maka dia pun ceritalah, di masjid tadi kami duduk cerita, duduk sembang, siapakah kalangan wanita yang disukai oleh suami dan disukai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka ada orang tu jawab macam ni, disebabkan kecantikan, disebabkan harta, disebabkan bagian-bagian, semua bagi idea masing-masing. Maka aku pulang ke rumah, aku nak tanya kamu, pendapat kamu, wanita bagaimanakah yang disukai Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Bagi tahu aku. Maka Fatimah Zahra berkata, siapakah wanita yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di sisi kamu? Maka Hazrat Fatimah Zahra berkata, dia adalah wanita yang mana dia sendiri tak pernah angkat mata untuk melihat lelaki ghair mahram yang lain, dan dia tidak pernah dilihat oleh mana-mana ghair mahram yang lain. Makna apa? Dia begitu menjaga diri dia. Dia sendiri, kan? Dia tak biarkan diri dia untuk dilihat oleh mana-mana lelaki bukan mahram, dan diri dia sendiri tak melihat lelaki bukan mahram. Hari ini mungkin di antara kita dia jaga diri dia supaya orang lelaki tak lihat, tapi dia sendiri tak jaga, dia lihat lelaki. Kan? Lihat lelaki yang sadu dan sebagainya, itu pun membawa fitnah. Kan? Jadi para ibu dikasihi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Hazrat Fatimah Zahra begitu orang yang menjaga purdah dia. Kan? Dia begitu menjaga purdah dia sampai sebelum dia mati, seolah-olah dia dah tahu dia nak meninggal, maka dia dah mandi siap-siap. Bila dah mandi siap-siap, pakai dia kafan, siap-siap pakai baju yang bersih yang putih, maka dia baring di atas katil, kan? Dia bagi tahu pada khadim dia, lepas ni aku akan meninggal, kan? Bila orang lelaki, suami aku sebagainya angkat aku nanti, mereka tak perlu dah mandikan aku lagi, kerana aku dah mandi siap-siap. Mungkin kalau mereka mandi, mereka akan nampak tubuh aku macam mana, walaupun wanita lain pun dapat lihat aku, tubuh aku besar ke kecil. Dan kemudian angkat aku nanti, bawalah keranda aku dengan eloknya, supaya orang lain pun tak dapat melihat mayat atau jenazah aku di atas keranda tadi. Begitu sekali menjaga mahram, begitu sekali menjaga aurat dia sampai mati. Nah, ini orang baik, yang mana dia sendiri tak lihat wanita lelaki bukan mahram, dan tak pernah dilihat oleh mana-mana lelaki bukan mahram. Jadi dua sifat ini diberitahu oleh Fatimah Zahra. Maka bila Ali radhiyallahu anhu mendengar ini, dia kembali pergi ke masjid. Maka dia kata kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, Fatimah radhiyallahu anha telah bagi tahu dua sifat ini. Yakni dia tak pernah dilihat oleh wanita bukan mahram, dia sendiri tak lelaki bukan mahram, dan dia sendiri tak pernah melihat mana-mana lelaki bukan mahram. Bila diberitahu begitu, maka Nabi SAW senyum. Maka Nabi SAW bersabda, Fatimah tu bud'atun minni. Bid'atun minni. Sesungguhnya Fatimah itulah sebahagian daripada aku. Jadi maklum kepada kita, mana-mana wanita yang menjaga aurat dia, menjaga purdah dia, sehingga tidak membiarkan mana-mana lelaki bukan mahram melihat tubuhnya, dia sendiri tak lihat, mana-mana lelaki tak lihat tubuh dia, maka orang ini adalah orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada 4 sifat bagi wanita yang solehah ini. Ulama telah menulis, bagi wanita yang soleh ini ada 4 sifat. Dengar betul-betul, mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi 4 sifat ini kepada kita. Yang pertama, di mukanya terkesan, ternampak jelas sifat haya,
sifat malu yang ada pada mereka. Perlu diingat, dengan kita memakai lotion, dengan memakai eyeshadow dan sebagainya, kecantikan insan itu tidak akan bertambah. Kecantikan jamal insan itu akan bertambah adalah disebabkan sifat haya, sifat malu yang ada pada mereka. Jadi para wanita khususnya, bergantung kepada betapa banyak sifat malu yang ada pada dirinya, maka akan bertambahlah kecantikan pada rupa wanita tadi. Yang kedua, sifat wanita yang salihah adalah ada kemanisan di dalam lidahnya. Yakni bila bercakap, percakapan yang lembut, percakapan yang manis dengan suaminya. Secara umumnya hari ini, wanita-wanita bila dengan orang lain dia cakap lembut je. Masya Allah lembut. Kan? Tetapi dengan suami sendiri, Masya Allah. Kan? Macam malikil maut. Itu yang terjadi. Sedangkan syariat mengajarkan kita dengan wanita tadi, dengan lelaki bukan mahram, hendaklah cakap kasar. Dengan maksudnya kasar, dalam kitab fiqh hajar, masukkan jari dalam lidah ni sambil bercakap. Assalamualaikum. Suami ada rumah tak? Dia kena cakap. Suami tak ada lagi tu. Bunyi kasar, bunyi apa ni, suara yang tidak menggedik orang panggil. Ini dengan suami Masya Allah macam malikil maut. Tapi bila orang jangan, suami ada rumah tak? Suami tak ada tu kat rumah, nanti petang nanti dia balik lah. Ui, lembutnya Masya Allah. Jadi sifat wanita yang baik adalah, yang kedua adalah ada kemanisan pada lidahnya. Nombor 3, ada kebaikan dalam hatinya. Nombor 4, wanita yang solehah ini adalah tangannya sentiasa sibuk buat kerja. Yakni di rumahnya ada saja kerja dia buat. Ada saja kerja dia buat. Dia sapu tu ini, dia kemah tu, dia kemah ni. Ini di antara 4 tanda wanita yang soleh. Tapi bukan masuk sentiasa buat kerja, tangan sentiasa pegang penyapu, pegang bulu ayam sapu sampai tak sempat pegang tasbih, itu cerita lain pula. Kena balance lah. Tangan untuk guna penyapu, untuk sapu bersih rumah. Dan kadang-kadang kena luangkan masa untuk berzikir, tilawat. Tangan kena pegang juga Al-Quran. Jadi ini 4 sifat bagi wanita yang solehah. Jadi kita dah hampir nak berlabuh dah ni. Saya nak baca sikit. Kadang-kadang di antara suami isteri ni akan berlaku muamalah panas, marah dan sebagainya. Jadi suami isteri ni hendaklah mengambil sifat tahammul, yakni menanggung kemarahan yang datang tadi. Kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sifat orang-orang beriman Allah Taala gambarkan, pertama wal kaziminal ghaiz, mereka menelan kemarahan. Tuan-tuan kasih Allah Subhanahu wa taala, marah ini satu sifat normal. Marah akan tetap datang kepada seseorang. Malah orang yang tak ada marah, dia bukan orang, dia kaldai. Tapi orang yang mukmin adalah orang yang dapat meminum kemarahan tadi. Dia dapat menahan kemarahan yang datang pada dia. Sebab itu disebut wal qaziminal ghaiz, orang yang dapat menelan, meminum kemarahan. Khadim kepada Hazrat Zainal Abidin, cucu Nabi SAW, satu kali bila tetamu datang rumah Zainal Abidin rahimahullah ta'ala, maka khadim dia bawa makanan dan sebagainya. Maka dia bawa, satu hari dia bawa gula yang panas. Bila dia bawa gula yang panas, dia nak hidang pada tetamu, dia tersadung kaki sepak apa entah. Maka gula yang panas tadi jatuh atas liver Zainal Abidin. Jatuh atas liver Zainal Abidin. Maka biasalah, marah akan datang. Macam tadilah, kalau tak ada marah, ini kaldai bukan orang. Zainal Abidin, walau cucu Rasulullah, dia marah. Dia agak, dia mengeluarkan tindakan. Dia kata, apalah kamu macam ni, habis atas aku kan. Dia marah. Maka khadim dia tadi, dia cerdik, dia baca ayat Al-Quran ni. Wal kaziminal ghaiz, sifat orang-orang yang beriman adalah menelan kemarahan. Kalau kita angkat penumbuk dah kan. Bila dia baca ni, handbrake, tarik handbrake balik. Tak jadi nak pukul. Kemudian dia baca ayat seterusnya. Wal 'afina 'anil nas, sifat orang beriman seterusnya selepas minum kemarahan, dia memaafi segala kesalahan manusia. Maka Zainal Abidin tadi bila dia baca ayat itu, khadim dia baca ayat itu, dia kata, baiklah, aku telah maafkan kamu. Kemudian dia baca lagi, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang-orang yang membuat kebaikan. Bila dia baca ayat ni, Zainal Abidin kata, baiklah, daripada hari ini aku telah bebaskan kamu. Kamu tak perlu lagi jadi hamba aku.
Masya Allah. Sebut subhanallah. Kalau kita wal kazim, tahun ni kau nak baca Quran, bagi sebiji lagi kan? Bagi sebiji lagi. Jadi menelan kemarahan. Itu yang berlaku tuan-tuan. Mereka yang menelan kemarahan dan memaafkan segala kesilapan manusia, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang yang membuat kebaikan. Jadi tagrib tentang kemaafan ni. Satu riwayat Tabrani, kita nak habis tuan-tuan. Satu riwayat Tabrani Syarif. Satu orang yang mana di dunia ini dia memaafkan kesalahan orang lain. Baik suami isteri, baik staf dengan bos, baik rakyat pemimpin, dia memaafi kesalahan orang lain dengan cepat. Maka di hari akhirat kiamat nanti Allah Subhanahu Wa Taala dengan cepat akan memaafkan segala dosa-dosa kesilapan dia atas dunia dahulu. Satu riwayat lain menyebut, barang siapa yang mengembirakan hati orang mukmin, maka disebabkan dia mengembirakan hati orang mukmin tadi, Allah Subhanahu Wa Taala akan lahirkan satu orang malaikat. Maka malaikat tadi bertugas sampai hari kiamat berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana pahala zikir tadi diberi kepada orang yang mengembirakan orang mukmin yang lain. Sebut subhanallah. Kita mungkin tak boleh zikir sampai kiamat tuan-tuan. Tapi bila kita mengembirakan hati orang lain, disebabkan amalan kita, sedekah kita, tolong kita, orang lain gembira, enjoy, Allah Ta'ala lahirkan malaikat. Malaikat tadi berzikir kepada Allah. Pahala zikir tadi Allah Ta'ala bagi kepada orang yang mengembirakan orang lain tadi. Bila mana kita mengembirakan hati orang mukmin yang am, begitu sekali pahala Allah Subhanahu Wa Taala sediakan kepada kita. Bayangkan kalau kita mengembirakan hati isteri kita sendiri. Bayangkan kalau isteri mengembirakan hati suaminya sendiri. Bukan malaikat lagi Allah Ta'ala cipta. Allah Ta'ala cipta beratus ribu lagi Jibril mungkin. Dan pahalanya Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita. Maka dengan sebab itulah, hendaklah kita tulis dalam hati kita, mana-mana suami yang mana tak dapat, tuan-tuan tulis, mana-mana suami yang tak dapat memenangi hati isterinya, ataupun sebaliknya, mana-mana suami tidak dapat, yang mana tidak dapat memenangi hati isterinya dengan mana-mana suami yang tak dapat memenangi hati isterinya dengan perasaan kasih sayang, maka masakan suami tadi dapat memenangi hatinya dengan pedang. Faham tak? Kalau dengan kasih sayang kita tak dapat memenangi hati isteri kita, masakan kita dapat memenangi hati isteri-isteri kita dengan pedang. Maknanya kita dapat membeli hati, jiwa isteri kita adalah dengan perasaan kasih sayang, bukan dengan pedang. Maksudnya apa? Dengan kekasaran, dengan keterpaksaan dan sebagainya. Saya kata tulis di hati kamu, mana-mana suami yang tak dapat membeli hati dan jiwa isterinya dengan kasih sayang, maka dia juga tidak akan dapat membeli hati isterinya dengan pedang. Oleh demikian, bila mana ada muhabbah, kasih sayang, maka rumah tangga itu diasaskan dengan kasih sayang dan muhabbah. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan suami isteri untuk berlaku takwa dalam diri mereka. Allah Ta'ala sebut wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, wa'lamu, dan ketahuilah annakum mulaquh, bahawa kamu semua nanti akan jumpa aku. Maknanya dalam rumah tangga ni kadang-kadang ada panas, ada sejuk, ada bergaduh, bertikam lidah. Jangan begitu sekali bertikam lidah sehingga begitu sekali kemuncaknya. Kerana apa? Allah Ta'ala kata wa'lamu, ketahuilah annakum mulaquh, bahawa satu hari nanti kamu akan berjumpa dengan aku. Jadi kamu nak bawa ke mana pergaduhan kamu tadi? Jadi, keredaan isteri adalah keredaan Allah. Keredaan isteri adalah keredaan Allah. Saya nak tutup dengan satu cerita. Silsilah kita ni, Syekh Zulfikar, gurunya adalah Hazrat Mursyid Ghulam Habib. Jadi cerita berkenaan dengan Hazrat Maulana Ghulam Habib, rahmatullah alaih. Dia cerita tentang diri dia sendiri. Cerita ini berlaku beberapa hari sebelum dia meninggal. Tuan-tuan nak dengar kan? Orang lelaki nak dengar cakap musta'id. Masya Allah. Dia kata, beberapa hari sebelum Syekh nak meninggal, dia kata satu hari, aku nak ambil wuduk. Maknanya Syekh dah dalam keadaan sakit yang sangat, tak boleh ambil wuduk sendiri. Maka dia nak berwuduk, maka ahliah dia, isteri dia telah menemankan dia dan menolong dia untuk melakukan wuduk.
Maka isteri tadi ambil air dengan lota. Tahu kan lota? Lota air tadi. Maka dia menyiram di atas tangan untuk mengambil wuduk. Tiba-tiba, di dalam dia menyimbah air itu berlaku sedikit ghaflah. Mungkin dia tengok anak dia pergi simbah kat lain. Maka disebabkan itu, Syekh Maulana Ghulam Habib kata, aku secara tiba-tiba tak sengaja aku sergah dia. Kawan tu dah lah sakit. Dan isteri je sedang mengkhidmati dia. Tolong ambilkan wuduk dia. Yang si sakit tadi, Syekh tadi, sergah dia kata, apa ni? Mata tengok ke lain macam tu lah. Kan? Tuan selalu buat kan? Mata tengok ke lain. Ambil wuduk. Maka bila aku sergah dia tadi, menyebabkan aku tengok muka dia dah berubah. Kan? Maka bila aku sergah dia, aku merasakan bahawa dia telah terasa dalam hati dia. Kenapa? Satunya dia sedang mengkhidmati aku. Aku tak larang nak ambil wuduk. Dia sedang khidmat pada aku. Dan dalam masa yang sama terpaksa makan sergahan aku tadi. Jadi khair, lepas tu aku dah selesai ambil wuduk. Maka dengan ditemani orang lain, satu orang lagi, aku bergerak berjalan ke masjid. Dalam berjalan aku nak pergi masjid tadi, bila sampai di masjid, Allah Ta'ala telah campakkan di dalam hati aku bahawa kamu hari ini telah membuat satu perkara yang ghair ma'muli, yang luar biasa, yang menyebabkan ianya tercedera dalam hati isteri kamu. Menyebabkan isteri kamu jadi apa? Sedih. Kan? Isteri sedih lah. Dah lah suami tak larat dah. Wuduk pun terpaksa orang lain simbah. Kemudian kena marah lagi. Jadi isteri dia terasa. Maka dalam hati dia rasa seolah-olah Allah Ta'ala campak ilham. Dia kata, kamu menuju ke rumah aku sedangkan kamu berlaku kasar terhadap isteri kamu, dan kamu sedang berdiri di atas tikar sejadah di rumah aku. Kamu rasa aku akan redha pada kamu ke tidak? Dia rasa macam tu. Kamu ingat aku redha pada kamu. Bila dia melihat macam tu, bila dia rasa macam tu, maka disebut bahawa daripada situ dia pulang balik ke rumah. Balik ke rumah, jumpa isteri balik, maka dia peluk isteri balik, dia minta maaf kepada isteri balik. Dan bila dia lihat muka isteri dia daripada yang muram tadi telah berubah kepada gembira, dah mula senyum, barulah dia kata, aku balik pergi semayang ke masjid balik. Kan? Maka datang ilham pula daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Disebabkan amalan kamu ini, barulah aku redha kepada kamu. Subhanallah, tuan-tuan. Dan akhir sekali, ajib, kisah yang lagi ajib. Hazrat Aqdas Tanwi rahmatullah alaihi telah menulis satu kisah. Bahawa satu orang yang mana dia telah, isterinya telah melakukan kesilapan kepadanya. Maka dia telah memaafkan hamba Allah Ta'ala tadi. Maknanya dia memaafkan isteri dia kerana menganggap dia juga adalah hamba daripada hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia telah memaafkan isteri dia. Bila suami tadi telah meninggal dunia, satu orang lain telah bermimpi melihat suaminya tadi. Maka orang yang mimpi itu tanya suaminya, almarhum, tanya dalam mimpi, tanya dia, apa muamalah Allah terhadap kamu? Maka dia jawab dalam mimpi, dia kata amalan-amalan yang lain, zikir aku, muraqabah aku, gas aku, dakwah aku, semuanya tak jadi kerja. Hanya satu saja amalan yang mendapat perhatian Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah Taala suka. Apa amalan itu? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman bahawa satu kali isteri kamu telah melakukan kesilapan kepada kamu dan kamu telah memaafkan isteri kamu kerana semata-mata dia adalah hamba di antara hamba-hamba Allah. Maka disebabkan amalan itu, hari ini juga aku ampun seluruh dosa kamu disebabkan kamu juga adalah hamba daripada hamba-hamba aku, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hari ini aku ampun segala dosa-dosa kamu. Sebut subhanallah. Jadi tuan-tuan kasih Allah Subhanahu Wa Taala, para ibu dikasih Allah Subhanahu Wa Taala, kita ni memang akan terjadi kesilapan dengan isteri kita, suami dengan isteri, isteri dengan suami. Ramli kata apa? Sedangkan lidah lagi tergigit. Jadi hendaklah kita saling memaafkan. Khususnya sebelum tidur, bagi tahu, sayang, abang maafkan sayang. Sayang pun beritahu, abang, sayang maafkan abang. Boleh insya-Allah mulai hari ini. Kita maafkan dia kerana semata-mata dia adalah hamba Allah. InsyaAllah suatu hari nanti, kiamat nanti, Allah Ta'ala juga akan ampun segala dosa kita. Semata-mata kita adalah hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bukan maksudnya
kita maaf bukan maksudnya pula kita langsung tak tarbiyah mereka sehingga mereka buat benda tak betul kita tak tegur, main maaf saja, bukan maksud itu. Maknanya kalaulah kesilapan yang sengaja tak sengaja, kita maafkan mereka kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya-Allah pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu Wa Taala juga akan mengampunkan dosa-dosa kita kerana Allah anggap kita juga hamba daripada hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Mudah-mudahan sedikit muzakarah ini Allah Subhanahu Wa Taala bagi taufik pada kita, kalau wanita untuk menjadi wanita yang solehah, dan suami untuk menjadi suami yang penyayang, suami seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala ajmain, bagaimana mereka melayan isteri-isteri mereka di rumah. Wallahu taala alam. Jadi mungkin di kalangan kita